Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang kepada pelajar baru Jabatan Kejuruteraan Awam. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada semua pelajar yang berjaya terpilih untuk mengikuti pengajian Diploma Kejuruteraan Awam di Politeknik Port Dickson ini. Nama saya Aziza Midi Tukiman, merupakan ketua program yang akan menerangkan berkaitan dengan program ini, khususnya struktur program DKA yang perlu diikuti oleh pelajar sepanjang pengajian 3 tahun ini. Pelajar sekalian, seterusnya untuk makluman pelajar, JKA diterajui oleh Puan Ruslinda Abdullah selaku Ketua Jabatan, dan JKA menawarkan 3 program iaitu Diploma Kejuruteraan Awam, nombor 2 adalah DSB iaitu Diploma Seni Bina, dan yang ketiga Sarjana Muda Sains Perumahan Bangunan dan Perancangan Seni Bina. Seramai 54 orang pensyarah yang berpengalaman dan mempunyai kepakaran mengajar program DKA ini, manakala keseluruhan staf JKA adalah seramai 81 orang. Saya teruskan dengan pemakluman struktur program di mana semester 1 ini pelajar perlu mendaftar khusus dengan jumlah kredit 18 ya. Dan untuk SEM ini 3 classification perlu diambil iaitu compulsory, common core dan discipline core. Untuk discipline core, 3 khusus utamalah yang perlu pelajar ambil iaitu yang pertama CAD, yang kedua Brickworks and Concrete Laboratory, dan yang ketiga Civil Engineering Material. Pelajar juga dibekalkan dengan student handbook yang mana di dalamnya mengandungi keseluruhan maklumat pengajian. Jadi bolehlah rujuk di situ ya. Dan pelajar akan dibimbing oleh penasihat akademik untuk mendaftar khusus. Oleh itu, saya mengharapkan pelajar dapat merujuk penasihat akademik masing-masing yang telah dilantik sepanjang pengajian 3 tahun ini. Seterusnya, untuk semester 2 dan semester 3 akan datang, pelajar perlu mendaftar mengikut kredit yang ditetapkanlah seperti mana dalam struktur program. Jadi kalau ikut di situ, semester 2 memerlukan pelajar mendaftar dengan jumlah kredit 17 dan semester 3 jumlah kredit adalah sebanyak 16. Bagi semester 4 adalah 16 kredit, manakala semester 5 pelajar perlu mendaftar khusus sebanyak 15 kredit, dan semester terakhir iaitu semester 6 pelajar akan menjalani latihan industri di mana latihan industri adalah merangkumi 10 kredit. Elective course ditawarkan pada semester 5 dan pelajar perlu memilih 2 kursus dari 3 yang ditawarkan. Ingin saya tekankan di sini, jumlah minimum kredit bergraduate pelajar adalah 92 dan maksimum adalah 96 kredit seperti mana paparan slide ini. InsyaAllah, PA juga akan sentiasa memantau dan menasihati pelajar sepanjang pengajian. Bagi pelajar yang tidak kredit Bahasa Malaysia ketika mana SPM, perlulah mengambil Bahasa Kebangsaan sebelum bergraduate. Manakala pelajar juga boleh memilih free elective design thinking sekiranya berminat. Jadi kepada pelajar yang memilih kedua-dua kursus ini tadi, jumlah maksimum bergraduate adalah 96. Di samping itu juga untuk makluman, pelaksanaan PDP kita untuk satu semester adalah 14 minggu sesi pengkuliahan, 1 minggu sesi ulang kaji dan 3 minggu adalah minggu peperiksaan bagi setiap semester. Seterusnya, pelajar kena memahami pencapaian yang perlu diukur sepanjang pengajian dan ia sangat penting bagi keberkesanan program dan kursus yang diambil. 3 perkara yang utama adalah pengukuran PEO iaitu Program Education Objective yang mana diukur setelah pelajar 3 hingga 5 tahun bergraduate. Manakala PLO, Program Learning Outcome,
diukur setelah pelajar tamat pengajian iaitu semester 6 dan CLO iaitu Course Learning Outcome diukur setelah pelajar mengambil kursus atau subjek-subjek tertentu sepanjang pengajian. Berikut merupakan mapping antara program education objektif dengan program learning outcome yang mana pelajar kena maklum dan faham kerana ianya akan diukur mengikut ketetapan yang saya telah maklumkan sebelum ini. Untuk makluman, kita mempunyai 4 program education objektif seperti mana paparan slide ini dan kita juga mempunyai 12 program learning outcome. Secara umumnya, saya boleh simpulkan bahawa PLO 1 hingga PLO 5 lebih kepada analisis problem dan design solution ya. Dan PLO 6 hingga PLO 8 pengukuran lebih kepada responsibilities, manakala PLO 9 hingga PLO 12 lebih kepada required in workplace. Jadi saya mengharapkan pelajar maklumlah pencapaian yang akan diukur bagi menentukan PLO attainment ini setelah pelajar bergraduate ya. Pelajar politeknik menggunakan sistem yang dipanggil SPMP iaitu Sistem Pengurusan Maklumat Politeknik yang mana ianya merupakan sistem yang menyeluruh berkaitan pendaftaran pelajar, penasihatan akademik, maklumat pelajar, ICOCO, latihan industri, pemarkahan pelajar dan lain-lain lagi. Oleh itu, semua maklumat pelajar boleh merujuk di dalam sistem ini sepanjang pengajian akan datang. Manakala dalam aspek teaching and learning method, kita masih melaksanakan hybrid di mana PDP online iaitu kita melaksanakan PDP secara synchronized dan unsynchronized dan juga pelaksanaan face to face untuk khusus yang berkeperluan utama untuk bersemuka seperti mana kursus-kursus praktikal yang melibatkan makmal. Kita juga akan menggunakan antaranya platform CDOS dalam penyampaian PDP. Namun demikian, pelajar-pelajar akan merujuk kepada pensyarah masing-masing lah dalam aspek penentuan bagaimanakah platform penyampaian dan juga penghantaran assessment yang telah ditetapkan mengikut seperti mana di dalam silibus. JKA menyediakan kemudahan antaranya seperti makmal, bengkel, kelas, dewan kuliah, studio yang memberi keselesaan kepada pelajar untuk mengikuti pengajian di Politeknik Port Dickson. Makmal dan bengkel dilengkapi dengan alat-alat mengikut keperluan silibus yang telah ditetapkan. Untuk memberi nilai tambah dan sebagai aktiviti yang menyokong pencapaian program learning outcome, pihak program banyak merancang aktiviti-aktiviti yang melibatkan pelajar. Antaranya program CSR bersama komuniti, perkongsian ilmu bersama industri, lawatan tapak banner, program kerjasama dengan institusi dalam dan luar negara dan banyak lagi. Jadi saya mengharapkan semua pelajar dapat melibatkan diri sebanyak mungkin program sepanjang pengajian di Politeknik Port Dickson ini. Pelbagai kejayaan dapat diraih oleh pelajar Jabatan Kejuruteraan Awam khususnya program DKA yang membanggakan Politeknik Port Dickson. Ini menjadi sebagai pengukur kehebatan pelajar-pelajar kita bukan sahaja dari aspek teori tetapi penglibatan luar. Akhir kata, terima kasih kerana memilih Politeknik Diploma Kejuruteraan Awam
Dan saya yakin pilihan kamu semua adalah sangat tepat dan pastinya memberi pulangan yang baik jika kalian benar-benar tekun dan berusaha dalam memikul tanggungjawab sebagai seorang pelajar. Maju jaya dari saya dan Assalamualaikum.